So hari ni saya nak sharekan kisah macam mana berlakunya kejatuhan Khilafah Turki Uthmaniyah. So mungkin ada yang dah tahu kisah pada tahun 1436 waktu ni berlakunya satu penciptaan teknologi yang baru, iaitu penciptaan sebuah printing press. Atau hari ni setelah berlakunya innovation, kita sebut sebagai printer lah. So waktu ni printing press ni dicipta oleh seorang Kristian Germany yang bernama Johannes Gutenberg. So sampailah nanti 20 tahun kemudian berita tentang kisah penciptaan teknologi baru ni sampai kepada Khilafah Turki Uthmaniyah. So waktu ni sultannya bernama Sultan Bayazid kedua. So waktu ni Sultan Bayazid kedua ni dia terus haramkan penggunaan printing press ni. So first impression kita bila kita dengar, mesti kita akan fikir macam, oh dia ni kolot lah, dia ni macam pemikiran mundur, ortodoks. So sebenarnya benda ni tak betul. Buktinya kita tahu Khilafah Islamiyah ni pada tahun sebelum ni, Khilafah Abbasiyah, kita telah pun menerima teknologi penghasilan kertas. Dan waktu ni Baghdad dan juga Damaskus menjadi pelopor utama dunia yang menyebarkan atau mengeksport kertas ni lah untuk digunakan serata dunia lah, termasuk Eropah dan di bahagian Asia. So benda ni kita tengok satu lagi, Sultan Bayazid kedua ni apa concern dia sebenarnya? Dia takutkan eruptive power ataupun satu kuasa yang akan satu hari nanti akan menjatuhkan kerajaan tu sendiri dan juga akan menggaguh-gugat kedudukan agama dekat Khilafah Turki Uthmaniyah ni. Bukti dia apa? Bukti dia kita tengok pada tahun 1517, tak lama pun selepas daripada penghasilan printing press ni, kan dekat kita tengok kat negara Europe berlakunya reformasi agama Kristian, yang waktu ni dia punya pioneer dia adalah Martin Luther. So kita tengok selama 300 tahun sangat-sangat lambat penerimaan printing press dalam dunia Islam, sehinggalah pada tahun 1725 waktu ni ada seorang convert Muslim daripada Hungary, nama dia Ibrahim Mutafarriqah. Dia buat satu surat, dia tulis kepada Sultan petition untuk membenarkan umat Islam dalam Khilafah Turki Uthmaniyah ni untuk menggunakan printing press. Dia bagi tahulah waktu ni dia kata dekat Europe kita dah boleh tengok berlakunya lambakan cendekiawan. Kan kita boleh tengok ada Galileo Galilei dalam bidang astronomi, kemudiannya ada Niccolo Machiavelli dalam bidang politik, ada lagi Isaac Newton. So ramai lagi cendekiawan-cendekiawan Europe yang lahir akibat daripada ni kan, daripada printing press ni lah. So 1726 waktu ni barulah Sultan menyerap masuk printing press masuk dalam dunia Islam, walaupun waktu ni ada satu syarat, iaitu syaratnya boleh guna printing press tapi tak boleh tulis berkenaan dengan buku yang ada bahasa Arab dan juga Al-Quran. So masih lagi disekat separuh lah kan. So ini yang berlaku sebenarnya dalam masyarakat Islam. Sama juga dengan hari ni. Kita tengok kan, kalau zaman dulu kita menolak teknologi, tapi hari ni kita sudah mula melihat ulama-ulama menggunakan teknologi. Tapi sebenarnya satu perkara yang penting kan, kita kena tahu, satu pemimpin bila dia buat satu decision, dia akan ada two sides of a coin lah. Kan, yang pertamanya kita akan nampak ada kebaikan dia, dan yang keduanya mungkin akan ada keburukan yang mungkin pada waktu itu pemimpin yang membuat keputusan itu tak nampak apa kesan buruknya. Sama dengan cerita Sultan Bayazid kedua yang dulu yang mengharamkan printing press kan. Waktu zaman tu dia nampak apa kebaikan dia, tapi dia tak perasan sebenarnya 300 tahun akan datang akan berlakunya Renaissance dalam dunia Eropah, yang kemudiannya Renaissance inilah yang setelah diorang mula ada kuasa, ada teknologi, akan ada pengetahuan ni, diorang mula merencana satu rencana jahat yang akhirnya nanti akan menenggelamkan, akan meranapkan terus Khilafah Turki Uthmaniyah daripada muka bumi ini. Sekian saja dahulu. Assalamualaikum.